Setitik tu. Okey, titik pun tak sampai rasanya. Okey. So lapangkan cawan kita, kosongkan cawan kita. Okey, kita niat nak belajar ni. Kita niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala okey, mudahkan kita nak belajar, okey, mudahkan hati kita nak menerima ilmu, nak memahami ilmu, dan mudahkan guru kita Tuan Ahmad yang speaker kita malam ni untuk fasih lidahnya menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu. Okey, boleh? Komen I am champion. Dah ready ke belum? Komen apa? Ready. Komen I am champion. Ready. Banyak ni kesyukuran ni. Subhanallah. Puan Aziza, alhamdulillah. Puan Syazlin masih dapat join. Alhamdulillah. Betul? Masa join istiqamah. Okey. Dapat bersama anak-anak, cucu ke klinik untuk imunisasi berpuasa Isnin. Subhanallah, al-syurga. JC Bootcamp, alhamdulillah, terbaik. Ready, alhamdulillah. Kak Iba cantik pakai apa tu? Apa tu? Mikrofon okay, saya tidak tahu nak sebut tu. Okay, alhamdulillah. Okay, yang tak buka kamera. Saya nak tengok wajah-wajah anda. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, tanpa memanjangkan kalam. Okay, saya jemput sahabat saya Tuan Ahmad Isa bersama dalam pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana, suara saya jelas? Respon suara jelas? Okey, cantik. Alhamdulillah. Hashtag I am a champion. Saya nak aminkan. InsyaAllah jelas. Jiwa kembara Datuk Hidayat kita. Okey. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay, semua muka ceria hari ni dan saya sangat excited. Dalam masa yang sama saya sedih. Okay, sebab apa saya excited? Kenapa saya sedih? Sebab hari ni hari yang terakhir. Okay, siapa yang rasa dah cukup dah? Cukup lah 10 kelas ni. Siapa yang rasa dah cukup dah? Kalau tak cukup, komen tak cukup. Kalau cukup, cukup lah. Okay, so kita stop dekat sini je. Kalau tak cukup nanti kita fikirlah macam mana kita nak tambah lagi kelas. InsyaAllah kita pun ada perancangan juga. Tak cukup, belum cukup. Okey. Belajar dia takkan habis. Tapi hari ni, hari yang ke-10, okey, macam-macam dah yang kita belajar. Okey, dah hari yang ke-10, dah 10 kelas dah kita belajar. Okey, saya tak nak tambah lagi banyak. Okey, nanti kita pening kepala. Saya nak kongsikan satu cerita lah. Saya nak buka satu cerita. Boleh tak? Saya nak berkongsi? Ke tak nak? Okay. Nak? Okay, boleh. Alright. So, dia cerita ni lah. Saya pernah ceritakan. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar lah. Cerita seorang penceramah dengan penggembala lembu. Okay, ni tak diceritakan mengenai dengan Ustazah Basikal lah. Okay, cerita penceramah dengan penggembala lembu. Okay. So, dia penceramah ni penceramah yang famous lah. Okay, penceramah yang famous dan dia bila dia buat ceramah je ramai orang yang datang. Pada satu hari tu, dia buatlah event. Dia buat satu event ceramah. Dia dah sediakan satu kemah yang sangat besar untuk orang yang ramai. Waktu dia tengah, lepas tu dia tunggulah. Okay, bila semua benda dah siap, dia tunggu jemaah nak datang sebab dia nak bagi ceramah kan. Tunggu, tak ada orang datang. Seorang pun tak datang. Okay, dah setengah jam tunggu, adalah seorang lelaki ni datang. Dan dia duduk dekat bawah kemah tu. Okay, dan penceramah ni pelik lah. Selalunya penuh, selalunya ramai. Tapi kenapa hari ni seorang je? Lepas tu dia pun turunlah daripada pentas. Dia duduk daripada atas pentas. Dia turun ke pentas dan dia tanya kepada lelaki ni. Aku ni kan, dia kata, saya ni selalu kalau buat ceramah ni ramai orang datang ni. Tapi hari ni awak seorang je yang datang. Apa yang saya kena buat dia tanya kepada seorang lelaki ni. Dan lelaki ni kata, saya ni seorang pengembala lembu je. Saya tak tahu apa-apa. Tapi kalau sebagai seorang pengembala lembu, kalau seekor lembu datang, sekurang-kurangnya saya bagi dia makan.
Dia cakap macam tu lah kepada penceramah ni. Dan penceramah pun dia ada betul juga kan. Apa yang pengembala lembu ni cakap. Kalau ada seorang datang, bagi je lah ceramah. Tak payahlah nak tunggu semua orang baru nak bagi ceramah. Betul juga. Dan dia pun naik kat pentas. So bila dia sampai kat atas pentas, dia pun ceramah. Pompang kan. Sungguh-sungguh sampailah sejam. Okay. Masih lagi tak ada orang datang, hanya seorang pengembala tu. Dan dia pun turun lah. Dia dah semangat ni. Lepas tu dia tanya kepada pengembala lembu tadi, macam mana dengan prestasi saya? Okey ke? So pengembala lembu ni kata, saya ni seorang pengembala lembu je. Saya kalau saya sebagai pengembala lembu, kalau lembu yang datang tu seekor je, saya bagi makan cukuplah untuk seekor. Bukanlah saya bagi semua makanan sumbat kat mulut dia. Okay, maksudnya adalah kita rasanya dah cukup lah. Okay, apa benda yang kita bagi, kalau kita bagi banyak-banyak nanti takut makan termuntah balik. So apa yang ada sekarang ni kita bagi dulu. Okay, kalau tak cukup nanti kita top up, kita tambah. Okay, itulah cerita yang saya nak kongsikan hari ni, penceramah dengan pengembala lembu kan. Okay, menarik tak cerita tu? Sangat relate dengan tajuk yang kita nak ceritakan hari ni. Alright. Okay, siapa yang dah ready dengan cerita leadership? Okay, dah ready? Okay, sebelum tu, siapa ingat saya ada bagi homework? Siapa ingat saya ada bagi homework kepada anda? Okay, disebabkan hari ni yang kelas yang terakhir, kita nak terus go for practical lah. Okay, apa sahaja figure yang anda ada, siapa yang ada? Siapa yang ada? Tulis ada. Tak payah tulis figure tu berapa, tulis je ada. Nanti you all calculate sendirilah macam mana nak capaikan figure tu. Okay, hari ni kami just nak lead, as a leader, kami just nak lead. InsyaAllah anda boleh kira sendiri. Dan di-guide oleh Tuan Hidayat ataupun Tuan Ayub kita. Okay, insyaAllah. Okay, so sebelum ni cuba kita refresh dengan reflect menjadi refresh. Okay, kita refresh balik, kita reflect balik. Hari pertama kita belajar apa? Kalau ingat lah. Kalau ingat hari pertama. Siapa ingat? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau kita cuba untuk nak reflect balik, kita flashback balik. Siapa yang power ingatan dia? Okay, dah 10 hari ni kita belajar. Siapa yang ada daripada hari pertama sampai hari ke-10? Apa yang kita belajar? Sebab hari ni vision. Okay, kelas yang pertama adalah VC. Alright. Hari yang pertama. Hari yang kedua? Siapa ingat lagi? Magic number. Good job. Okay, hari yang ketiga? Marketing. Okay, marketing. Hari yang ketiga? Target audience. Target audience. Hari yang keempat? Marketing siapa? Marketing Siapa? SIAPA. Okay, cerita pasal marketing siapa. Hari yang kelima? Demand. Pesta. Okay, hari yang kelima pesta. Dan hari yang keenam? Sales. Okay. Close without pitching. Hari yang keenam. Okay, hari keenam, hari 1 sampai ke-5. 1 adalah mindset jutawan. Yang pertama adalah vision, magic numbers. 3, 4, 5 tu kita belajar marketing. 6 hari bulan close without pitching adalah dah mulanya sales. Okay. Hari yang ke-7? 7 kitaran jualan. Kitaran jualan. Okay, hari ke-8? 7 kitaran jualan. Sambungan. Sambungan 7 kitaran jualan. Hari yang ke-9? Urus duit gaya jutawan. Puan Azizah punya mic dia bising sikit. Puan Azizah boleh mute lah sekejap. Okay. Alright. So 1 sampai 9 hari bulan persamaan. Apakah persamaan dia? Nanti kita akan highlightkan persamaan dia. Okay. Sebelum ni kita dah belajar dengan Tuan Ayub. Kita dah belajar dengan Ustazah Adilah. Okay. Ustazah Adilah mengajar Quran, tiba-tiba terpaksa mengajar
urus duit pula kerja jutawan. Itu dia panggil bidan terjun. Dia terpaksa terjun. Suami dia dah tarik hujan, dia kena pastikan hujan air tu tak bocor. So itulah dipanggil partnership, saling melengkapi, insyaAllah. Alhamdulillah. Alright, so hari ni kita cerita pasal leadership. Apakah perbezaan 1 hingga 9 adalah, apakah persamaan daripada topik 1 hingga 9 adalah untuk diri sendiri. Okay, topik 1 hingga hari ke-9 adalah untuk diri sendiri, dan hari yang ke-10 leadership adalah untuk orang lain lah. Maksudnya kita lead the ship. Itu maksudnya leadership. Kita mengetuai kapal. Mengetuai kapal. Okay, so sebelum tu saya nak tanya you all lah. Apakah visi Jiwa Champion ataupun visi Jiwa Kembara? Siapa ingat lagi? Tajuk yang pertama. Kita reflect sekejap. Apakah visi? Okay, kenapa kena membantu? Siapa yang tahu? Tambah nilai. Membantu tambah nilai. Fokus. Membantu tambah nilai. Okay. Fokus kepada guru. Fokus kepada guru. Berapa ramai? Okay, nanti saya akan ulang balik. Kenapa benda ni kena ulang-ulang? Okay, disebabkan kita menjual buku Ustazah Basikal, benda ni kena sentiasa ulang sampailah masuk supaya kita dah tak payah hafal, tapi kita faham terus visi ni, kita faham terus kita punya core value ni, supaya apa yang kita buat melandasi, maksudnya tak lari daripada kita punya vision tu. Okay, sebenarnya vision Jiwa Kembara ni dia melengkapi you all punya vision. Tuan-tuan dan puan-puan punya vision, dia melengkapi. Jiwa Kembara ni hanyalah sebuah kenderaan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so Jiwa Kembara ni, jualan buku Ustazah Basikal ni adalah, kenapa saya cakap kenderaan? Sebab dia akan membawa you all daripada sekarang ni, apa yang you all ada sekarang ni, kepada apakah impian anda. Dia akan membawa. So dia ibarat kenderaan. So setiap kenderaan ni dia ada vision dia yang akan membawa ke sana. Okay, dapat? Siapa dapat? Angkat tangan. Dia ibarat kenderaan. Sebuah bisnes ibarat kenderaan. Baik. Yang pertama adalah Jiwa Kembara ni, visi dia adalah membantu tambah nilai, inspirasi dan motivasi kepada 400,000 guru di Malaysia dengan sasaran jualan buku sebanyak 1 juta naskah menjelang 2031. Okay, yang pertama adalah tambah nilai. Yang pertama adalah membantu. Kedua adalah tambah nilai, inspirasi dan motivasi. Ketiga adalah 400,000 guru di Malaysia. Yang keempat, sasaran jualan 1 juta naskah. Yang kelima adalah menjelang 2031. Okay, so dalam perjalanan buku ni terjual 1 juta naskah, inilah perjalanan anda. Okay, whatever, berapa yang you all letak, InsyaAllah masih ada dalam 1 juta ni. Okay, 1 juta naskah ni adalah kita kongsi rezeki. Macam mana cara menjual, kita dah kongsi. Macam mana cara nak closing, kita dah kongsi. Macam mana cara marketing, kita dah kongsi. Okay, selepas ni tinggal nak buat je. Okay, bila nak buat tu pasti saya pasti akan ada roadblock. Okay, dan roadblock tu yang akan kita betulkan dari masa ke semasa hinggalah kita semua capai kepada visi kita, insyaAllah. Okay, siapa nak bersama-sama dalam perjuangan ni? Menyebarkan sebanyak 1 juta naskah. Okay, cuba hashtag I am a champion. Okay, insyaAllah kita dekat tim Jiwa Kembara akan membantu sehabis baik. Dan insyaAllah takkan akan habis hari yang ke-10 ni. Kita takkan berhenti kat sini. InsyaAllah kita akan ada weekly focus. InsyaAllah saya tengah plan dengan tim akan buat weekly focus kepada tim Jiwa Champion, insyaAllah. Okay, siapa excited? Kita akan buat setiap minggu. Seminggu sekali lah kelas sekurang-kurangnya. Untuk kita refresh balik, untuk kita cerita balik apa roadblock, apa yang tak boleh buat.
Okay. Siapa excited? Cuba komen excited. Alright. Okay. So ini adalah VC. VC yang sama-sama kita boleh pegang. Ini adalah benda yang hujung sekali yang sama-sama kita nak pegang. Terima kasih kepada siapa yang komen. Alright. Ini adalah VC, benda yang pertama. Jangan lari fokus. Inilah fokus kita. Okay. Sama-sama kita fokus kepada kita punya VC. Baik. Yang kedua adalah kita punya core value. Siapa ingat lagi kita punya core value? Okay, dia panggil TTPPB. Dia punya akronim TTPPB. Inilah 5 nilai teras jiwa kembara yang kita sama-sama pegang untuk dibawa ke arah visi kita. Okay, ada 5 perkara ni, insya-Allah kita akan boleh capai visi kita. Inilah DNA yang ditanam kepada tim-tim jiwa kembara yang bakal akan divaksin kepada seluruh affiliate. Okay, 5 teras ni. Okay, 5 teras ni telah divaksin. One of the class. Ya tu siapa tu? Puan Salma. One of the class. Puan Salma cakap dengan saya ke? Dia baby, itu kan baby tu. Oh, cakap dengan orang lain. Minta tolong mute sikit Puan Salma. Kau labur lah. Kau nanti Nora lah, Umi Nora. Okay, Tuan Abu ada? Tuan Ayub? Tak ada. Okay, one of the class. Tak perasan tu. Bye-bye. Bye-bye Muhammad. Seronok ada cucu Bersama okay? Alright. Sorry Okay. Okay, so ada 5 teras. Dia macam rukun Islam lah, ada 5 kan. Tapi ini adalah rukun rukun jiwa kembara. Untuk nak capai satu-satu matlamat dalam jiwa kembara, kita semua kena ada satu vaksin yang sama. Kalau kata Pfizer tu Pfizer je lah. Kalau Sinovac tu Sinovac lah. Ni adalah kita punya kata vaksin. Yang pertama adalah takwa. Okay, insya-Allah saya yakin dan percaya semua orang dalam ni bertakwa. Okay, bertakwa. Yang kedua adalah tambah nilai. Inilah tugas kita sebagai leader. Kan, sebagai leader kita kena tambah nilai. Dalam masa yang sama kita tambah nilai diri kita. Kita kena tambah nilai pada orang lain. Okay, yang ketiga adalah pantas. Pantas ni sangat penting dan orang sangat sukalah kalau kita melayan secara pantas kan. Kalau orang PM kepada kita, kita layan pantas. Siapa yang tak suka orang layan pantas? Cuba turun tangan. Siapa yang tak suka? Pening kepala dah. Okay. Dan yang keempat Saya adalah suka. suka bagus. Yang keempat adalah positif. Saya yakin semua orang positif kat dalam ni. Tak sempat nak negatif sebab setiap hari cerita pasal kesyukuran. Apakah yang kita bersyukur? Dah tak sempat nak negatif. Dan yang terakhir adalah berani. Setiap orang yang berjaya, confirm berani. Confirm berani orang yang berjaya. Kalau tak, dia takkan berjaya lah. Orang berjaya dia ada satu attitude yang sama, iaitu dia berani. Walaupun benda tu baik ataupun buruk, dia berjaya lah kalau dia berani. Alright. Okay, so barulah kita nak masuk ke topik kita. Tadi tu intro je. Alright. Kita ada kemahiran-kemahiran yang kita boleh survive kat dalam dunia sekarang ni. Okay, seperti sebelum ni saya sebut, yang pertama adalah kemahiran menulis. Kita kena upgrade penulisan kita, okay, copywriting dan penulisan-penulisan untuk, sebab kita duduk dekat zaman media sosial. Okay, zaman media sosial ni kan sangat penting untuk kita upgrade cara menulis. Dah tak ada lagi lah. Siapa lagi yang masih tulis short form? Saya SY, saya kan. Kita KTE, kita. Kalau tak tu X. Siapa masih lagi tulis short form? Terkadang. Okay. Sekarang kita dah kena mula berubah. Dah tak ada lah. Memanglah orang muda. Kita nak jadi macam orang muda. Tak perlu jadi orang muda. Kita tulis penuh. Macam saya pun copywriting, insya-Allah tim kami pun semua tulis penuh.
Kami tak tulis short form sebab apa? Sebab kalau ada orang luar negara baca, dia tak boleh translate. Dia pun pening kepala, macam mana nak translate? Kan? So kalau kita tulis penuh, orang boleh translate. Orang boleh faham apa yang kita nak sampaikan, dan sampailah maksudnya. So menulis ni sila patah balik waktu kita belajar bahasa Melayu dulu. So far tuan, saya dah terbawa-bawa tulisan dalam WhatsApp tuan. Tulisan dalam WhatsApp kan semua pakai short form. Yes. Dalam WhatsApp tak ada masalah. Tapi kalau kita ni nak mempengaruhi orang, WhatsApp ni dia tak boleh mempengaruhi orang. Orang akan nampak cikai lah. Orang nampak macam alah bahasa pasar kan? Dia macam bahasa pasar. Okey. Baru saya faham. Okey. Kan? Tapi kalau Terima kasih tuan. yes. Terima kasih Puan Junaina. Okay? Kalau kita nak sampaikan sesuatu yang penting, kalau kita nak sampaikan sesuatu, kita nak mempengaruhi orang lain, kita kena tulis penuh. Itu adalah skill penulisan zaman sekarang. Okay? Terima kasih. Okay, sesama Puan Junaina. Okay? So kalau nak tulis short form tak ada masalah dekat WhatsApp. Tapi kalau dengan klien, kalau dengan customer, tulisan penuh. Okay? Bagi dia sampai direct. Kalau tak dia tak faham apa benda XX ni. Dia pun pening kepala. Lagi-lagi kita punya customer adalah orang yang berumur. Kan? Orang yang berumur 40 hingga ke 50 tahun. So bila kita tulis full, orang akan respect pada kita. Sangat respect. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kemahiran bercakap. Sekarang ni zaman media sosial, zaman live, semua orang kena pandai bercakap. Walaupun dia introvert ke extrovert ke, semua kena pandai bercakap. Okay? So bayangkan kalau kita pandai bercakap kan, ada tak company yang nak tolak kita? Maksudnya kita bila buat live je ada 100 orang yang selalu tengok, 200 orang selalu tengok live kan. Company mana yang nak tolak kita? Bila kita minta kerja, saya pernah buat live 100-200 orang selalu tengok, itu minimum lah bos. Cakap macam tu. Semua company nak orang yang pandai bercakap. Sebab sekarang adalah zaman media sosial. Okay? YouTube bercakap, Instagram, apa lagi? TikTok, semua pandai bercakap. Selain daripada bergelik lah. TikTok kena pandai bercakap juga. Alright? Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kemahiran menjual. Kemahiran menjual ni adalah skill yang paling diperlukan pada zaman sekarang ni lah. In fact, sepanjang zaman. Pekerjaan salesman adalah pekerjaan yang relevan sepanjang zaman. Yang tak lapuk dimakan zaman. Pergilah mana-mana company, skill menjual ni boleh survive. Okay? So ini adalah skill-skill tambahan. Okay? Waktu zaman saya dulu, saya punya skill adalah membuat drawing. Zaman saya arkitek dululah. Okay? Skill saya membuat drawing. Okay lah, boleh lah, dapatlah sedikit imbuhan. Market bayar kat saya berdasarkan kepakaran saya untuk buat drawing sebagai seorang arkitek. Okay? Dan bila saya dah letakkan jawatan, saya dah start zero balik lah. Adalah skill-skill sedikit untuk nak edit video, untuk nak buat poster dan sebagainya. Okay? Tapi bila ada skill lama tu, saya tak dibayar mahal lah. Okay, saya tak dibayar mahal. Sampailah saya tambah skill saya untuk menulis. Okay? Skill saya untuk menulis iaitu buat copywriting marketing, saya dibayar lebih. Okay? Untuk menulis. Okay, bila dah pandai menulis, saya belajar pula cara bercakap. Okay? Bila cara bercakap saya dah pandai, saya dibayar lebih lagi bila saya buka akaun YouTube. Okay? YouTube pula bayar. So bercakap ni dia tambah lagi. Okay? Dan saya belajar kemahiran menjual. Dan bila belajar menjual, okay, dekat situlah saya mendapat alhamdulillah 1 juta yang pertama. So benda yang saya dah lalui, saya nak tuan-tuan dan puan-puan lalui perkara yang sama. Belajar, mantapkan penulisan, mantapkan bercakap dan mantapkan menjual. Okay, apakah yang keempat? Yang keempat ni lah yang ganjaran dia 2 kali ganda daripada apa yang saya dah dapat sekarang. Apakah kemahiran yang keempat? Siapa boleh jawab? Leadership. Yes, beri tepukan gemuruh kepada Kak
Lizawati. Alright. Leadership. Dengan cara leadership, kita akan dibayar 2 kali ganda, hatta 10 kali ganda daripada 3 kemahiran ni. Okay. So siapa yang ready nak jadi leader? Siapa yang dah ready nak jadi leader? Okay. Belum ready lagi. Okay, tak apa. Kita belajar dulu. Okay, kita belajar dulu macam mana nak jadi leader. InsyaAllah semua orang boleh jadi leader. Okay. Kajian mengatakan bahawa setiap bayi yang lahir, semua tak pandai jadi leader. Okay. Dan leader ini learnable. Dia boleh dipelajari. Semua orang boleh belajar. Okay. Tapi kita nak dapatkan market, kita nak dapatkan ganjaran 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada market. Inilah dia punya topik dia. Kena tambah kemahiran leader, menjadi seorang leader. Okay, jika pandai orang, market akan bayar kita berganda-ganda. Apakah ruangan kosong itu? Jika pandai apa tu? Leader untuk diri sendiri. Okay, siapa boleh jawab? Jika pandai, market akan bayar kita berganda-ganda. Tadi saya baru sebut. Influence. Influence orang. Jika pandai influence orang, market akan bayar kita berganda-ganda. Betul juga. Okay, influence. Okay, dia berbalik kepada topik kita tadi. Pimpin. Yes, tahniah Kak T. Okay, bila kita pandai pimpin orang, okay, market akan bayar kita berkali-kali ganda. Okay, nanti saya akan bagi case study. Okay, macam mana orang yang jadi leader ni, dia boleh capai berkali-kali ganda. So, ini adalah ayat daripada Zig Ziglar. Salah satu buku yang saya baca. Okay. Dia kata, you can get everything in life you want if you will just have help enough other people get what they want. Siapa faham maksud dia? Okay. Kalau kita nak dapatkan semua perkara yang kita nak dalam hidup kita ni, kita kena bantu seramai mungkin orang untuk capai apa yang dia nak. Maksud dia apa? Itulah kepimpinan. Kita bantu orang lain untuk capai apa yang dia orang nak, kita akan dapat apa sahaja yang kita nak. Contoh, okay, macam saya sendiri, saya buka company, saya cuba untuk capaikan visi-visi tim saya. Dengan cara macam tu, insya-Allah saya akan dapat apa sahaja yang saya nak. So sama juga macam tim Kembara Hikmah, tim Jiwa Kembara membantu tim-tim affiliate capai visi-visi sendiri, capai komisen yang tuan-tuan dan puan-puan dah senaraikan tu. InsyaAllah dengan izin Allah, mereka juga akan mendapat apa sahaja yang mereka nak. Itulah maksudnya leadership. So sama juga dengan macam tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapat apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan nak, kena buat apa? Kena buat apa? Bantu ramai orang. Yes. Dapat apa yang mereka inginkan. Yes. Bantu ramai orang apa yang mereka inginkan. Okay. Bila semua orang bantu dalam dunia ni, apa yang akan berlaku pada dunia ni? Adakah berlakunya peperangan? Atau berlakunya kebuluran? Bila semua orang dah bantu semua orang, dia akan jadi keamanan. Baik. Okey, apa akibat jika usahawan tiada kepimpinan? Apa akibatnya kalau usahawan, orang yang buat bisnes ni tak ada kepimpinan? Cuba tulis dekat ruangan komen. Okay, kalau kita tengok gambar ni, perbezaan seorang leader dengan seorang bos. Okay, seorang leader, dia akan memimpin. Dia akan tarik sama-sama kerja tu dengan tim dia. Tapi seorang bos, dia akan mengarahkan pekerja dia untuk tarik. Itulah perbezaan leader dengan bos. So apa akibat? Siapa boleh respon? Siapa boleh jawab? Apakah akibat jika kita ni tak ada kepimpinan? Kita boleh buat, kita boleh berniaga, kita boleh menjual, tapi kita ni tak ada kepimpinan. Apa yang akan berlaku agak-agaknya? Penat dan lambat capai target. Betul, Puan Salma. Ada lagi siapa yang nak cuba? Okay. Dalam satu, contohlah kita buat satu-satu kerja kan. Sentiasa kita je, asyik-asyik kita je yang dapat, yang cari duit untuk keluarga kita. Okay? Tapi orang lain tak membantu kita.
Apa yang akan berlaku? Kalau kita buat satu bisnes, kita seorang je lah buat. Kita lah yang buat marketing, kita lah yang buat sales, kita lah yang kira duit, kita lah yang lap meja, kita lah layan tetamu. Terasa dipaksa, yes. Mati habis. Kita mati habis. Mungkin tak ikhlas. Kerja yang mudah tidak diselesaikan. Banyak. So kita dalam usahawan nak tak nak kena ada. Nak tak nak kena ada. So kita start dekat level yang sama. Yes. Lambat capai target macam Puan Salmah sebut tadi. Dan yang kedua adalah pekerja tak respect. Itu pekerja tak respect. Lagi teruk, pekerja pun tak ada. Macam mana nak dapat respect? Pekerja pun tak ada. Yang pekerja tak respect ni kalau kita buat kerja seorang kita dah hire pekerja ramai ni, tapi semua kita buat. Buka kedai restoran, kita yang masak. Kita yang jaga kaunter. Kita yang buat air, kita yang lap meja, kita yang sapu sampah, kita lah yang tutup pagar. Rashid, Rashidah orang panggil. Dia lah Rashid, dia lah Rashidah. Semua benda yang kita buat, semua benda dia buat. So nak tak nak, usahawan nak go to another level memang kena ada leadership. That's why topik hari ni sangat penting. Siapa rasa topik ni sangat penting? Cuba angkat tangan saya. Dan hashtag I am a champion. Amin. Alright. So apa yang berlaku? Ni apa yang berlaku kalau usahawan pula ada nilai kepimpinan. Hari ni kita berfikir sikit. Apa yang berlaku jika kita ni ada leadership? Kita ni ada leadership, apa yang akan berlaku? Yes, maju. Ibrahim maju. Itu nama mamak. Cepat berjaya. Yes. Cepat berjaya. Kita nak capai sesuatu, kita akan cepat berjaya. Contoh kita naik kapal lah kan. Kita naik kapal. Kalau seorang sahaja yang ada atas kapal yang sebesar-besar alam tu, cepat atau lambat kita sampai. Kalau kita ada ramai, seorang boleh jadi chef, seorang akan sapu lantai, seorang yang tukang dayung, kan. So dia akan jadi pasti menang. Cepat berjaya. Tahniah kepada anda yang menjawab. So dapat capai impian dengan cepat. Macam Puan Siti Sunati cakap, capai impian dengan cepat. Dapat kembangkan perniagaan dengan cepat. Yes, macam Puan Nurlizawati cakap. Kak Ti cakap tadi, dapat kembangkan perniagaan dengan cepat. Kita punya magic numbers, impian kita tu mudah dicapai. Semua orang ada magic numbers kan? Semua orang ada nombor impian. Itu semua mudah dicapai. Yes, fokus. Kita boleh fokus kepada satu-satu perkara. Terima kasih Puan Ainun. Baik. Ini adalah case study. Contoh-contoh syarikat dengan kepimpinan yang sangat kuat. Siapa yang nak tahu syarikat-syarikat ni? Cuba angkat tangan dan say I. Alright, ni contoh-contoh syarikat. Oh boy, kuat betul tu. Ini adalah contoh-contoh syarikat zaman sekarang punya syarikat lah. Yang kita tengok dia punya kepimpinan dia sangat hebat yang kita boleh contohi. So contoh yang pertama, siapa kenal Muhammad ni? Alibaba. Ni bukan Alibaba bujang lapuk bukan, tak ada kena-mengena. Ni adalah Alibaba, Jack Ma, yang handle kata syarikat terbesar dekat China, iaitu Alibaba. Syarikat digital gergasi. So, adakah dia buat kerja seorang-seorang? Adakah Jack Ma ni dialah yang buka komputer, dialah yang cari pelanggan, dialah yang buat digital dekat online tu, dialah yang kutip duit? Adakah dia buat seorang-seorang? Ataupun dia ada orang lain tolong bantu dia? Ceteka. Minum air Ustaz. Sementara awak nak jawab tu. Boleh saya minum? Boleh. Yes, dia ada team. Team bersama-sama dengan dia. Dan itulah yang kunci rahsia dia boleh berjaya berkembang dengan jayanya. Yang kedua. Ni siapa ni? Siapa kenal ni?
Logo tu kenal lah, tapi Muhammad tu siapa? Siapa kenal? Steve Jobs. Bukan. Bukan Steve Jobs ni. Steve Jobs lain. Steve Jobs dah meninggal. Ini dia punya legacy. Ini dia punya successor. Dia panggil Tim Cook. Okay, Tim Cook. Steve Jobs dah meninggal dah. Dah arwah dah. Dia boleh tinggalkan legacy kepada orang lain. Itulah leadership. Walaupun dah meninggal, walaupun dah mati, ada orang yang handle. Okay, ada orang yang sambung dia punya perjuangan. Okay, itulah leadership yang sebenar. Okay, kalau macam kita orang Islam, kalau kita buka syarikat, ada orang sambung, itulah saham kita dekat akhirat nanti. Kita tak nak kalau buka syarikat tu hanya sekadar kita je, bila kita mati, syarikat tu mati sekali dengan kita. Okay, inilah legacy. Baik, yang seterusnya, siapa kenal ni? Siapa ni? Siapa nama dia? Jeff Bezos. Amazon. Okay. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Okay. Dia antara, dia lama jugalah dia jadi orang yang paling kaya di dunia. Okay, Jeff Bezos ni dengan Amazon. Amazon ni dia macam Shopee lah. Macam kita ni Shopee, macam Jack Ma tu kat China pun macam Shopee juga. Okay. Permulaan dia best. Jeff Bezos ni, permulaan first kali apa yang dia jual agak-agak? Jual buku. Dia jual buku. Betul. Dia jual buku macam kita. Dia jual buku macam kita. Dah jadi billionaire. Okay, so dia fokus pada jualan buku secara online. Dia jual e-book semua benda, dia fokus jual buku secara online. Sampailah tahap dia dah pakar jual buku ni, barulah dia jual benda lain. Itulah naiknya Amazon. Okay. Alright, ni salah satu contoh lah. Okay, ni siapa kenal ni? Siapa nama dia? Tunjuk muka Mak Saleh je. Tesla, SpaceX. Elon Musk. Okay, Elon Musk pun pernah jadi juga tangga pertama. Sekarang dia naik nombor 2, nombor 3 lah. Okay, Elon Musk. Okay, di antara orang-orang yang terkaya, semuanya ada tim. Semuanya ada orang bawah yang dipertanggungjawabkan. So dia ada leader-leader dekat bawah dia juga. Alright, so ini yang paling latest. Kecil sikit kot. Ni adalah yang saya baru je snap tadi. Panas lagi dari oven. The Real Time Billionaire List. Daripada Forbes. Okay, Forbes dia keluarkan real time. Siapa yang jadi kaya, siapa yang paling billionaire dekat dalam dunia ni, dekat atas muka bumi ni. Dekat Mars tak tahulah. Okay, dekat Zuhal tak tahulah. Okay, tapi dekat dunia, inilah manusia yang paling kaya. Okay, setakat ni yang paling kaya adalah yang pertama, Bernard Arnault and Family. Contoh dia jual apa? Dia jual LV. Louis Vuitton. Siapa pernah dengar jenama tu? Louis Vuitton. LV, bag, semua tu kan. Lifestyle. Itulah yang pertama. Dan yang kedua barulah jatuh kepada Jeff Bezos. Lepas tu Elon Musk. Lepas tu Bill Gates. Ni 2, 3, 4 ni biasa dengar lah nama-nama dia. Cuma yang first tu lah. Sebab dia tak gunakan nama sebenar dia. Tak guna nama sebenar dekat produk dia. Alright. So Bernard Arnault and Family. So itulah kita punya billionaire. Dia punya net worth dia 197 billion. 197 billion. Okay, 1 billion pun tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak bayangkan. Dia ada 197 billion USD. Dan yang pertama tu daripada France. Okay, 2, 3, 4 tu US lah. Yang first adalah daripada France. Alright. Okay, so kita masuk topik yang agak berat sikit. Topik yang agak berat sikit hari ni. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan apa itu leadership dan macam mana ia bermula. Okay, so kita bermula daripada bawah. Cara baca dia adalah daripada bawah ke atas. Okay, yang bawah tu dependence, atas dia tu ada private victory. 1, 2, 3 tu private victory.
and then go to independence, tengah-tengah tu, and then naik ke atas tu public victory. Ada 4, 5 dan 6. Okay, so mari saya jelaskan apakah maksud ni. Ini adalah salah satu buku yang saya baca, 7 Habits. 7 Habits apa? Tu highly effective people. Tu buku dia. 7 Habits dekat Tuan Ayub tu. Highly effective people. Okay, macam mana kita nak menjadi orang yang berpengaruh sebagai seorang leader? Okay, bermula daripada bawah sekali, dependence. Dependence ni adalah orang yang bergantung. Dia macam pekerja lah. Siapa yang pernah jadi pekerja, dia adalah dependence. Dia sangat bergantung kepada orang lain. Okay, dia ibarat pekerja. Okay, macam mana dia nak upgrade kepada dia bekerja sendiri, independence. Okay, naik ke atas tu adalah independence. Nak jadi independence kena ada 3 perkara dalam diri dia. Barulah dia boleh independence ataupun dipanggil sebagai self-employed. Bekerja sendiri. Maksudnya dia ada syarikat sendiri dan dia dapat gaji daripada syarikat dia. Itu adalah independence. So dia kena ada 3 perkara. Yang pertama, dia kena proaktif. Okay, orang dependence ni selalunya tak proaktif. Orang yang nak ke arah independent ni, dia adalah proaktif. Contoh macam tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sekarang ni dah self-employed lah maksudnya. Okay, sebagai agent, sebagai affiliate adalah self-employed. Kena proaktif. Proaktif ni apa? Siapa nak tahu proaktif ni apa? Okay. Saya. Okay, proaktif ni adalah dia yang ke depan dulu. Ada apa-apa masalah, dia yang settlekan dulu. Okay, aku nak buat dulu. Okay, ada apa-apa job, dia yang akan serah diri dulu. Ini kalau orang nak jadi self-employed, okay, nak jadi seorang affiliate, dia kena proaktif. Dia kena sentiasa aktif. Okay, dia bukanlah orang followers yang menunggu je. Bagi copywriting, barulah nak post copywriting. Orang yang proaktif ni, dia yang keluarkan copywriting. Dia yang tulis copywriting. Okay, dia yang buat live. Itu adalah orang yang proaktif. Okay, kalau kita masih lagi bergantung kepada copywriting, kita masih lagi bawah sekali. Kita masih dependence. Nak naik level, kena tambah satu sikap, satu sifat, iaitu proaktif. Okay, menjadi orang yang membuat, pembuat, bukan penunggu. Lain macam bunyinya penunggu. Okay, kita adalah menjadi orang yang pembuat. Ini dipanggil private victory, kejayaan sebenar dalam diri kita. Okay, yang kedua adalah begin with the end in mind. Apa maksud dia? Inilah vision. Begin with the end in mind ni adalah apa hujung sekali yang kita nak. Inilah dipanggil vision. Tuan-tuan dan puan-puan dah letakkan 5 tahun sebelum, 5 tahun selepas ni nak jadi apa. Itulah begin with the end in mind. Hujung sekali tu kita letakkan apa. Okay, nak menjadi seorang yang independence, kita letak hujung sekali nak jadi apa. Okay, kalau seorang pekerja, dia tak ada nak jadi apa. Hujung 5 tahun dia tak tahu nak jadi apa. Dia hanya follow the flow. Dia depend kepada bos dia. Okay, bos dia nak tutup, dia tutup lah. Okay, bos nak naikkan gaji dia naik gaji lah. Dia just follow the flow. Dia adalah mindset orang yang bekerja. Dia belum lagi level orang yang bersendiri. Orang yang bersendiri sendirian berhad. Okay, orang yang independent. Yes. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni adalah orang yang independent. Okay, begin with the end in mind. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah put first thing first. Orang yang independent, okay, dia meletakkan benda yang utama sebagai yang utama. Mengutamakan yang utama. Put first thing first. Okay, apa benda yang utama, dia mulakan dulu. Dia fokus, satu-satu habiskan. Barulah dia panggil independent. Siapa yang ada 3 attitude ni, 3 sikap ni, okay, anda adalah seorang yang independent. Orang yang berdikari tanpa perlu bergantung kepada sesiapa. Okay. Saya rasa saya lah orang tu. Tuan Ayub adalah orang yang independent. Okay. Buat apa-apa dia dulu. Dialah yang berikan tepukan gemuruh kepada Tuan Ayub.
Okay, Tuan Ayub lah menginitiate kelas Jiwa Adalah Champion orang- kelas ni. Jiwa Champion Bootcamp ni adalah idea Tuan Ayub. Tuan Ayub adalah orang yang proaktif. Okay, disebabkan idea Tuan Ayub, tuan-tuan dan puan-puan dapatlah kelas 10 hari ni secara percuma tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so sama-sama kita ucap terima kasih kepada Tuan Ayub. Okay, itu yang pertama, proaktif. Yang kedua, begin with the end in mind. Semua orang, saya yakin dan percaya dah ada vision, dah tahu nak pergi ke mana. Okay, put first thing first, tuan-tuan dan puan, please buat jadual. Okay, buat mana yang dulu. Okay, itu kalau nak jadi independence. Okay, independence ni masih lagi level kita self-employed, masih dengan diri sendiri. So kita nak pergi ke arah interdependence. Apakah maksud interdependence? Interdependence ni adalah orang pula bergantung dengan kita. Itulah leader. Okay, kena tambah lagi 3 attitude. Kena tambah lagi 3 habit. Okay, apakah habit itu? Okay, habit yang pertama adalah bila kita nak jadi leader, public victory, habit yang pertama kita kena tambah dalam diri kita adalah think win-win. Semua orang menang. Okay, menjadi seorang leader ni kena tambah satu habit yang fikirkan semua menang. Okay, contoh macam Tuan Ayub, dia buatkan kelas untuk affiliate. Tuan Ayub menang, dia boleh tambah skill dia bercakap, skill dia mengajar. Okay, tuan-tuan dan puan-puan pun dapat ilmu baru. Okay, itulah seorang leader. Win-win situation. Think win-win. Okay, sama juga macam tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak jadi leader, fikirkan win. Contohlah macam kita sebagai seorang mak kan. Seorang mak dengan anak. Kita akan fikir win-win. Kadang-kadang dia lebih win. Kita winkan anak kita. Okay, itu lagi dahsyat lah punya leadership. Sanggup berkorban. Walau di mana jua. Rela berkorban harta dan nyawa. Macam itulah. Itulah orang yang interdependence. Okay, itu yang pertama, think win-win. Okay, nombor 5 adalah seek first to understand, then to be understood. Ini adalah seorang leader yang bagus. Dia memahami. Dia memahami barulah dia difahami. Okay, kita kena faham orang dulu. Jangan kita fikir orang asyik kena faham kita je. Itu bukan seorang leader yang bagus. Asyik fikir nak faham kita je. Kita ni tak faham-faham bukan pasal orang lain. Macam mana nak jadi leader gitu? So kita kena faham orang lain dulu. Maksudnya bila orang bercakap, kita kena cakap. Betul? Kita kena dengar. Alert, alert. Yes, alert. Bila orang bercakap, kita kena dengar. Okay. So itulah dipanggil seek first to understand, then to be understood. Okay. Dan last sekali nombor 6. Nombor 6 adalah synergize. Synergize ni adalah kita JV lah, JV. Maksudnya kita dah tak boleh buat seorang-seorang. Kita synergize, kita dah ada team. Okay, kita dah ada orang yang sama-sama untuk jadi kita punya satu group. Kan? Itulah dipanggil synergize. Barulah dipanggil public victory. Dan kita menjadi seorang leader yang bagus. Leader yang boleh mempengaruhi orang lain. Okay, faham ke ni? Sedang ngantuk je ni, faham ke? Faham? Okay, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua semoga terus masuk ke dalam otak. Okay, dan terus boleh pakai. Terus boleh pakai. Saya doakan semoga dimudahkan urusan. Semoga dimudahkan urusan. Tuan Ahmad nak tanya. Silakan. Leadership tu kepada customer-customer kita ke maksudnya? Okay. Team kita tu ada customer ke? Okay. Dia boleh jadi customer, boleh jadi anak-anak kita, boleh jadi kepada kita punya team. Dia besar. Dia sangat besar. Okay. Untuk menjadi seorang usahawan, yes, kita perlu menjadi leader kepada kita punya customer. Okay. Sebab dia punya attitude, dia punya habit dia, contoh yang pertama adalah think win-win. Kita nak customer kita win, masalah dia selesai dan kita boleh dapat sesuatu. Kita boleh dapat benefit daripada masalah yang diselesaikan. Okay? Betul tak? Attitude tu kita kena ada, habit tu kita kena ada. Okay? Yang kedua, Tuan nak tanya.
Tuan nak tanya, Hmm. kalau kita win-win, kita menang tu maknanya dia dah beli buku tu, dia dah faham tu, macam tu maksudnya? Itu kita punya tip tu berakhir di situ ke atau macam mana? Okey, win, ya, okey. Kita kembali balik kepada soalan asal kita. Okey, apa sebab orang membeli buku pada kita? Agaknya kenapa dia beli buku dengan kita? Sebelum saya jawab soalan Puan Junainah, kenapa dia beli buku dengan kita? Apa agaknya sebabnya? Pasal dia minat dengan jalan cerita dan kita punya promosi tu macam mana kita memviralkan buku tu lah dengan penceritaan kita lah. Contohnya. Okey. Siapa setuju orang membeli buku kita sebab dia berminat dengan promosi kita? Siapa setuju? Betul Okey, sebelum berminat dia ada sesuatu, dia ada masalah yang nak kena selesaikan. Dia bukan hanya sekadar berminat, dia ada masalah. Dia beli buku kita sebab dia ada masalah. Ni kita dah pernah bincang sebelum ni. Mungkin Puan Junainah baru masuk kelas Ya, saya baru masuk first time. Okey, hari ni saya nak terangkan kepada Puan. Okey, siapa yang boleh bantu? Siapa yang boleh bantu Puan Junainah? Orang yang beli buku kita ni ada masalah. Apakah masalah dia? Siapa tahu masalah dia? Puan Alif Syafiqah mesti tahu. Dah hari ke-10 ni, you should be know. You all mesti kena tahu. Orang beli buku kita ni dia ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan pun ada masalah sebelum beli buku ni. You all ada beritahu dulu. Sebab apa? Rasa ingin tahu. Yes, ingin tahu. Curiosity. Orang beli buku Ustazah Basikal ni sebab curiosity. Nak tahu. Okey. Dia bukan hanya sekadar berminat. Berminat sahaja dia takkan beli sebab harga dia mahal. Sekadar berminat. Okey, dia ada masalah nak tahu. Nak tahu lebih lanjut. Kenapalah kayuh basikal? Kenapa tak naik kapal terbang? Okey, kenapalah bawa isteri? Kenapalah tak pergi seorang-seorang? Kan? Kenapa ustazah ni pakai baju kurung? Kenapalah tak pakai baju ketat? Contoh. Okey. Itu masalah dia. Itu masalah selepas Puan Junainah buat copywriting yang membingungkan dia. Okey, okey. Assalamualaikum Tuan. Ya, waalaikumsalam. Cik, Tuan Fendi. Ya, nak bertanya lah. Silakan. Saya pun first time. Sebelum saya beli buku tu, dia ada sikap, ada ingin tahu. Yes. Ingin tahu. Pada saya lah. Yes. Tapi saya fikir, adakah orang yang sama dengan saya telah membeli buku dan saya nak pinjam? Macam mana? Saya merasakan ada tak orang yang macam saya ni, dia beli buku dan saya nak pinjam. Dia beli buku dan tuan nak pinjam. Orang lain lah. Orang lain lah. Orang lain maksudnya member beli buku, saya nak pinjam. Okey. Saya nak pinjam baca. Okey. Itu Maksudnya kat sini ada orang yang ingin tahu perjalanan tuan, kan? Dia beli buku dulu dan saya nak pinjam. Maksudnya saya nak tengok dari apa yang tuan buat tu daripada hasil orang lain dulu. Dia macam tu perasaan. Tapi sikap tu terbalik. Maksudnya macam tak perlulah cari orang. Sebab kita ingin tahu. Jadi saya terus beli. Faham. Saya terus beli. Sebab apa nak tunggu orang lain? Okay, faham. Kenapa nak tunggu orang lain? Sebab kita yang nak. Betul. Lalu saya belilah. Betul? Setuju? Betul. Terima kasih. Itu dia punya orang kata dalaman hati saya lah. Kenapa tunggu orang lain? Kita boleh gerak sendiri. Macam tu lah. Okey. Terima kasih Tuan Fendi. Sebenarnya kes yang berlaku pada Tuan Fendi ni ramai. Saya pernah dengar cerita ni 3-4 kali, serius. Ada orang kata dia pinjam buku, dia tak puas. Dia kata nak kena ada sendiri punya juga. Okay, siapa yang pernah berlaku benda yang sama? Dia pinjam buku orang, okay, lepas tu dia baca,
Dia kata dia tak puas pinjam orang punya, tak boleh nak conteng-conteng kan, tak boleh nak kemek-kemek kan. Buku orang kena jaga baik-baik. So last kali dia beli juga. Okay, sebab dia nak hadamkan satu-satu tu ambil masa yang sangat lama. Okay, nak tengok gambar satu-satu tu, takut pinjam tak pulang-pulang. Okay. So apa yang berlaku pada Tuan Fendi berlaku tak pada orang lain yang nak tahu juga? Okay, itulah dia punya masalah pembeli ni. Okay, saya yakin dan percaya semua orang sama je nak beli buku Ustazah Basikal sebab nak tahu, curiosity. So apa yang menyelesaikan masalah mereka? Apa buku Ustazah Basikal ni boleh selesaikan masalah mereka? Cuba teka, ni soalan mahal ni. Okay, buku Ustazah Basikal ni boleh selesaikan masalah apa? Nak menjual ni. Ni nak cerita pasal sales ni ataupun marketing. Apakah yang buku Ustazah Basikal ni selesaikan? Apakah masalah yang diselesaikan oleh buku Ustazah Basikal? Siapa boleh respon? Siapa boleh jawab? Apa dia boleh selesaikan? Okay, betul. 2 customer tak mau pinjam buku saya, dia nak beli sendiri. Yes, Puan Marfu'ah. Kan? Kan betul? Yes, Puan Siti Sulati. Berikan tepukan huruf. Okay, buku Ustazah Basikal ni boleh menjawab semua curiosity, semua persoalan yang ada di minda tuan-tuan dan puan-puan. Okay, itulah penyelesaian dia. Okay, selagi dia tak beli, selagi dia tengok YouTube, lagilah tertanya-tanya sehingga membawa kepada mimpi. Okay, faham So kalau you all faham benda ni, you all jual apa saja dah senang dah. You all dah tahu dah apa benda yang nak dicari. Okay, so far faham yang dependence, independence, interdependence ni? Boleh saya teruskan? Kalau ada apa-apa boleh je terus bertanya, tak ada masalah. Alright. Okay, seterusnya, apakah ciri-ciri kepimpinan usahawan yang perlu ada? Okay, yang pertama adalah kena ada bertanggungjawab. Okay, macam saya yang cerita tadi, win-win, kena ada tanggungjawab sebagai seorang leader. Okay, dan yang kedua adalah yes, ada visi dan matlamat. And begin with end in mind. Punya visi dan matlamat, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah ada visi ni. Okay, whatever berapa nombor yang ada, sekurang-kurangnya ada vision. Okay, vision macam mentor saya cakap, dia first time saya jumpa mentor saya pernah cerita sebenarnya, dan dia minta saya punya list of goal. Okay, apakah impian yang saya nak, dan saya kata tak ada, dan dia kata kalau tak ada, dia tahu kat dalam bank saya ada berapa, mesti bawah daripada RM1,000. And yes, betul, dalam bank saya bawah daripada RM1,000. Bila tak ada list of goal, kita tak ada buat saving. Okay? Bila kita tak ada buat saving, kita tak boleh nak invest. Bila kita tak boleh nak invest, yes, kita akan sentiasa dalam bank kosong. So pentingnya visi dan matlamat ni dalam hidup, supaya dalam bank penuh dan penuh. Makin beranak pinak. Okay, so alhamdulillah, saya bersama dengan tim-tim semua dah ada visi dan matlamat masing-masing. Saya cakap dengan diorang, kalau kau betul-betul nak duit bekerja dengan kau, okay, duit nak bekerja dengan you all semua, you all kena buat saving sekurang-kurangnya RM100,000 sebelum go for invest. So masing-masing semua dah tengah kumpul, dalam proses kumpul RM100,000 untuk go invest. Tak kisahlah invest dalam bisnes ke, invest kat dalam urusan saham ke, dan sebagainya. So dia punya syarat dia, nak duit bekerja untuk kita, kena saving sebanyak RM100,000 tanpa diusik. Hari tu Ustazah dah ada cerita macam mana nak buat saving, betul? Siapa ingat lagi macam mana Ustazah ajar cara nak buat saving sampailah RM100,000. Okay, barulah kita go for invest. Alright, so visi dan matlamat. Yang ketiga adalah tambah nilai diri orang lain dan diri sendiri. Kita tambah nilai diri kita. Macam hari ni tuan-tuan dan puan-puan dah hari yang ke-10 dah belajar. So dah banyak dah ilmu di dada ni. Apa nak buat dengan ilmu tu? Simpan, masuk peti ais, bekukan, makan Apply. Apply. Yes, amal, share, apply. The best thing adalah kita share.
Okay, that's why setiap kali habis kelas kita minta learning point. Okay, siapa yang bagi learning point tu dia akan jadi lebih faham. Daripada apa yang dia belajar, apa dia tulis, dia ulang balik, dia bagi learning point, dia akan lebih faham. Dan dia boleh share pula dengan orang lain. Siapa share dekat Facebook setiap apa yang dia belajar 10 hari ni? Siapa yang share? Anda memang orang yang rare. Siapa yang share? Anda adalah orang yang rare. Jarang orang yang boleh share. Siapa yang share, anda memang hebat lah. Okay, berikan tepukan gemuruh kepada siapa yang share. Good job. Okay, itu nombor 3. Dan nombor 4, ada keberanian diri yang tinggi. Inilah core kita. Okay, core jiwa kembara adalah berani. Jiwa berani. Okay, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan ada keberanian yang sangat tinggi. Kalau tak adalah jual buku susah basikal yang mahal ni. Itulah keberanian tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Okay. Sikap orang berjaya ni ada 3. Apa dia? Soalan dia. Sikap orang berjaya ni ada 3. Apa dia? Attitude orang yang berjaya. Siapa ingat lagi? We do have ke? Dia di antara itulah. Sikit lagi nak betul. Okey, saya bagi yang pertama lah. Dia mulakan. Yang kedua, apa? Ni sikap orang yang berjaya. Dia mulakan sesuatu. Dia buat sungguh-sungguh. Dia buat yang terbaik. Yang kedua. Yang ketiga, Dia habiskan. Ini adalah attitude orang yang berjaya. Yang pertama, dia mulakan sesuatu. Yang kedua, dia buat yang terbaik. Dan yang ketiga, dia habiskan. Ini adalah attitude orang yang berjaya. Whatever, apa, I don't care. Apa yang you all buat, you all ada 3 attitude ni, insya-Allah berjaya. InsyaAllah berjaya. Okay? Alang-alang kita dah hidup atas muka bumi ni, jadilah hamba yang terbaik. Habiskan kalau boleh masuk syurga. Itulah contoh orang yang berjaya sampai ke syurga. Okay? So sama juga contoh, macam kami pergi kayuh sampai ke Mekah, alang-alang dah mula kayuh 1900 pun buatlah yang terbaik dan habiskan. Okay? So tuan-tuan dan puan-puan, alang-alang dah sampai, dah mulakan berniaga buku Ustazah Basikal ni, buat yang terbaik sampailah capai visi. Okay? Sebab apa yang kita buat, how you do anything is how you do everything. Okay? How you do anything is how you do everything. Macam mana attitude kita terhadap satu-satu perkara ni, sama je attitude dia macam semua perkara. Okay? Siapa yang pernah jual produk, tak yang kat tangan, saya just tanya je. Siapa yang pernah jual produk lain sebelum ni? Okay? Dan dia berhenti tengah jalan dan dia buat produk baru. Lepas tu dia berhenti tengah jalan, lepas tu dia buat produk baru. Lepas tu dia berhenti tengah jalan, dia buat produk baru. Itulah attitude dia. Mulakan, tak buat yang terbaik, berhenti, mulakan lagi. Tak buat yang terbaik, berhenti, mulakan lagi. Itulah dia punya attitude. Minta maaf kalau ada yang sama. Okay? So, nak jadi orang yang berjaya, fokus. Fokus kepada satu perkara. Okay? Puan Salma, janganlah ngaku. Saya bagi contoh je. Okay. So, nak jadi orang yang berjaya, alang-alang dah mulakan satu perkara tu, fokus. Okay? Fokus dan habiskan. Habiskan yang saya maksudkan adalah capai visi tu. Visi yang anda tetapkan. Yes, tahniah. Berikan tepukan gemuruh kepada Puan Salma. Berani. Itulah core kita. Berani. Okay. So kita semua bermula daripada kosong kat bawah. Kalau gambar tu, kalau kita tengok hujung tu adalah, kalau dalam gambar tu atas sekali tu adalah end in mind. Hujung kita tu. Kita kena tahu berapa nombor kita. Okay. Kalau kita nak capai 10,000, adakah hari ni kita terus dapat target 10,000 tu? Daripada kita kosong, kita nak terus capai 10,000 tu. Kita terus lompat. Kalau contoh naik tangga tu, terus lompat sampai atas tu, apa yang akan berlaku? Gedebuk, jatuh. Macam nangka busuk. Terjatuh.
Okay, so step by step. Okay, step by step, satu per satu. Kalau kita nak capai sesuatu tu, kita semua bermula daripada kosong. Okay, bermula daripada kosong, lepas tu kita naik sikit RM100. Target. Okay, bila dah dapat RM100 tu, celebrate. Ni ramai orang tak buat. Dah dapat RM100, alah biasa je, nak buat lagi lah 500. Okay, dapat RM100, celebrate. Lepas tu ada mindset nak pecahkan rekod tu. Rekod dicipta untuk dipecahkan. Okay, pecahkan rekod RM100 tu sampai ke RM500. Okay, bila dah sampai RM500, pecahkan rekod tu. Ada mindset record breaker. Dia panggil record breaker. Pecahkan rekod RM500 tu, capai RM1,000 pula. Lepas tu pecahkan lagi RM1,000 tu, dapat RM2,500. Pecahkan lagi RM2,500, dapat RM5,000. Dan pecahkan RM5,000, dapatlah RM10,000. Tuan-tuan dan puan-puan, percaya tak? Okay, bila tuan-tuan dan puan-puan dah capai RM10,000, nak dapat RM10,000 yang kali kedua tu dah senang. Sebab apa? Sebab apa kakak? Okay, contoh nak naik tangga kan. Nak naik tangga yang kali pertama tu, kalau tangga tu dia bersimpang siur kan. Kan susah nak naik tangga tu. Tapi kali kedua tu dah senang dah nak naik tangga tu. Sebab apa? Sebab dah lalui proses. Sebab dah lalu dah benda tu. Kita dah lalu dah tempat yang sama tu, nak dapatkan RM10,000 tu. Kan kita dah lalu sebelum ni. Proses dia adalah daripada 100 ke 500, 1000, 2500, 5000. Itulah perjalanan yang sama. Just duplicate, buat 2 kali ganda lebih laju. Okay, dah capai RM10,000, buat 2 kali ganda lebih laju. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak announce hari ni berita gembira. 1 juta yang pertama adalah paling susah. 1 juta yang pertama, jalan dia sangat berliku. Tapi bila dah capai 1 juta yang pertama, insyaAllah 1 juta yang kedua mudah. InsyaAllah mudah. Bila kita dah lalui the proses. Okay. Bila kita dah capai RM10,000 yang pertama, sangat susah. Saya yakin dan percaya, saya dah lalui. RM10,000 yang pertama sangat susah. Okay. Tapi bila dah lalui, nak buat RM10,000 yang kedua tu, Masya Allah, tabarakallah, senang. Okay, sebab kita dah lalui the proses. Siapa yang faham, angkat tangan dan CI. Dan hashtag I am a champion. Amin, saya doakan. Okay, masih okey lagi ke? Dah 10.30? Dah nak habis dah. Jadi kita habis awal lah. Okay. Lepas ni kita boleh celebrate. Alright. Okay. Kita sebenarnya ada satu sistem. Kita nak upgrade kita punya sistem. Daripada kita guna on pay, kita nak gunakan agent to you. Siapa pernah dengar sistem agent to you? Okay. Inilah sistem yang nak menjadikan you all sebagai leader. That's why hari ni, topik hari ni penting. Siapa yang join hari ni, dia akan dapat info ni lah. Menjadi seorang leader dan macam mana sistem ni dia boleh bantu. Dia boleh bantu tuan-tuan dan perempuan capai you all punya numbers tu laju. Siapa yang tak join kelas hari ni, dia akan capai lambat sebab dia tak ada sistem. So berikan tepukan kepada tuan-tuan dan perempuan. Come on. Okay. Anda mendapat satu sistem, tapi sistem ni tak berguna. Sistem ni tak berguna kalau anda tak pakai. Okay. Sistem ni hanya berguna jika anda pakai. Dipanggil agent to you dan kami bayar dia tak murah. Okay, tak murah untuk tuan-tuan dan perempuan guna. Tapi gunakanlah untuk cepat capai you all punya visi. Dengan cara menjadi seorang leader. Okay, cukuplah untuk diri sendiri, rasanya dah cukup dah. Kita bantu pula orang lain. Okay, insyaAllah bila bantu orang lain, diri kita pula akan terbantu. Okay, itulah dipanggil Jiwa Champion X Agent to you. Okay. So, dah habis dah. Okay, ni yang tak akhir. Okay, apa maksud dengan Agent to you ni? Okay, Agent to you ni setakat ni saya hanya just nak mention je dulu. Okay. Berkenaan dengan Agent to you ni. Okay, Tuan Ayub, tutup suara, ada bunyi bising sikit. Ya, jalan. Ada bunyi bising sikit. Mute je. Okay. Alright. Okay, so apa yang
cerita tentang agent to you ni, saya just brief je dulu. Okay, sebab sekarang ni tuan-tuan dan puan adalah affiliate, level affiliate. Okay, level affiliate ni adalah 10%. You all dapat commission 10%. Okay, sikit ke banyak commission tu 10%? RM16.90. Sikit ke banyak commission? Untuk jual RM169 dapat RM16.90. Cukup 10%. Nak lebih tak? Alhamdulillah buat permulaan. Nak bagi lebih ni. Ciput. Puan Salma kata ciput. Inilah sistem kami nak bagi lebih. Okay, kalau kita tengok dari bawah sekali adalah DS tu adalah dropship. Okay, so kita bila dah mulakan sistem ni, kita nak pelan-pelan hapuskan on pay ni. Okay, sebab kita nak tiru sistem orang yang berjaya. Okay, kita tak nak stuck dekat level yang sama. Okay, sebab dekat on pay ni, dia hanya ada satu level yang bermaksud sebagai dia hanya untuk diri dia je. Dia tak ada peluang untuk bantu orang lain. Okay, istilah dia, kalau kita bantu orang, kita pun akan dapat sedikit habuan lah. Itulah yang berlaku dalam setiap bisnes. Okay, bila kita jadi leader, bila kita bantu orang, kita akan dapat habuan lebih sikit daripada followers. Siapa setuju? Cuba kami setuju. Okay, seorang leader akan mendapat habuan lebih sikit daripada seorang followers. Okay, sebab leaders, dia yang guide, dia yang pimpin. So kami nak bagi lebih kepada leaders. Okay, so dropship still 10%. Okay, anda jika nak sama level dengan affiliate sekarang, masih lagi 10%. Okay, kami akan convertkan anda menjadi dropship. Okay, DS dropship adalah 10%. Okay, so bila 10%, okay, yang atas sekali tu adalah rank, yang kiri sekali, yang kolom pertama adalah rank, kolom kedua adalah commission, okay, kolom ketiga adalah override commission. Okay, terkumpul lah, maksudnya commission terkumpul. Dan MOQ adalah minimum of quantity. Maksudnya kena beli produk, kena simpan produk. Bukan beli produk, kena simpan produk. Okay, minimum of quantity setiap bulan. Okay, contoh yang pertama adalah dropship. Dia punya still 10% macam tuan-tuan dan puan sekarang lah. Okay, cumanya selepas ni takkan ada lagi link. Cuma kena daftar melalui ejen masing-masing. Okay, so dia punya commission adalah 10%. Sama juga macam sekarang. Apa yang tuan-tuan dah lalui sekarang adalah itulah dropship 10%, iaitu RM16.90. Dan seterusnya dia tak ada overall punya commission. Override punya commission dia tak ada. Dan dia tak ada minimum of quantity. Dia tak perlu beli 1 set ataupun 10 set setiap bulan. Untuk sebagai dia nak kekal dia punya level tu. Okay, yang kedua adalah kita punya simple je. Kita ada 3 level je. Okay, yang kedua adalah agent. Okay, agent ni commission dia 15%. Dia lebih sikit lah. 5% lebih daripada dropship. Dan dia boleh jadi leader. Agent ni dah start jadi leader. Dan dia boleh rekrut dropship sebanyak mungkin dekat bawah dia. Okay, so dia boleh rekrut sebanyak mungkin dropship bawah dia. Dan dia boleh lead. Dia boleh ajar macam mana apa yang kami ajar. Kami kongsi kepada tuan-tuan dan puan. 10 hari ni kami akan bagi link kelas ni. You all hadam habis-habisan. Okay, bila ada dropship, you all dah ada senjata. Dah ada ilmu yang nak disampaikan kepada mereka. Okay, so setiap jualan daripada orang dropship anda, okay, anda akan dapat override sebanyak 5%. Okay, daripada jualan RM169, anda akan dapat 5%. Okay, so far sekarang ni jelas tak? Kalau jelas, komen jelas. Kalau tak jelas, boleh bertanya. Dah berkerut je dahi masing-masing. Ada yang nak tanya? Jelas? Jelas punya. Okay. Ingat berkerut ni dah ngantuk ke apa ni? Sambil-sambil tutup mata tu, saya cuba terangkan. Okay. Alright. So, agent JA, dia panggil JA ni apa? JA ni sebagai jiwa apprentice. Untuk permulaan lah. Apprentice. Jiwa apprentice. So akan dapat 5%.
Dan MOQ ialah satu set. Maksudnya MOQ ni dia punya syarat untuk nak kekalkan sebagai ejen ni, dia kena simpan satu set. So dia kena beli satu set dengan harga less 15%. Okay, satu set sahaja setiap bulan. Okay, setiap bulan. So dia boleh jual secara offline lah. Satu set tu jual lah harga full. Still dapat juga dia punya commission dekat situ. Alright, satu set sahaja, mudah je satu set. So kan kita dah belajar. Sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan dah belajar macam mana cara nak saving duit, betul? Macam mana cara nak orang kata reinvest back kepada bisnes. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, bila dah dapat duit commission, jangan belanja semua. Siapa yang belanja semua? Boleh angkat tangan. Siapa yang belanja semua duit commission? Tak pecah, tak buat pecahan macam yang Ustazah ajar. Tak ada Alhamdulillah, syukur. Semua kena buat pecahan. 35% perlu reinvest back kepada business. Barulah dia akan berkembang. Itulah 35% yang you all beli satu set tu. Tak payah guna duit lain. Guna balik duit commission tu untuk beli balik satu set tu. Okay, dan satu set tu boleh jual, maksudnya sekurang-kurangnya dekat tangan ada satu set. Bila orang tanya, bila jiran-jiran tanya, mana dapat buku ni? Oh, kebetulan dekat tangan saya ada satu set. Nah, ambil. Okay, itu disebabkan kita nak ejen pegang juga. Sebulan ambil satu set. Okay, ambil lebih lagi baguslah. Okay, boleh ambil lebih, tapi sekurang-kurangnya minimum of quantity satu set. Sebab kita lebih mudah menjual kalau ada dekat tangan. Sebab kita punya audience kita adalah orang-orang yang dewasa, 40 hingga ke 50. Dia kalau boleh nak ada kat tangan, nak selak, nak tengok, nak jilat kalau boleh. Kalau boleh lah. Okay. So ada kat tangan lebih membantu. Okay, itu adalah untuk ejen. Dan seterusnya, ejen nak naik ke stokis ni, jalan dia agak sukar dan berliku sikit lah. Okay, nak sampai ke level stokis, kena ada jualan sebanyak RM10,000. Okay. So itulah jalan dia. Kalau nak capai visi kita dengan cepat, you all boleh kira lah. Macam mana nak capai. Nanti kita akan bantu. Siapa yang tak faham nanti boleh PM dekat Tuan Abu ataupun Tuan Ayub. Tuan Ayub dengan Tuan Dayat. Okay, macam mana nak capai dengan sistem ni. Okay, untuk menjadi level stokis lagi best lah. Dia akan dapat 25% daripada jualan buku Ustazah Basikal. 40 lebih ke harga. Untuk satu set dia boleh dapat 40 lebih harga. Alright, dan dia punya override dia, kalau dia punya agent dan dia punya dropship yang buat, dia akan dapat 10%. Okay, dan MOQ dia kena pegang 10 set lah. Ini syarat untuk menjadi seorang stokis. Stokis bukan stokin. Alright, so kita dah habis. Topik kita hari ni. 10.42. Okay, saya buka kepada soalan untuk tuan-tuan dan puan. So kita dah habis 10 kelas. Alhamdulillah, leganya rasa. Alhamdulillah, tahniah. Tahniah kepada anda. Takbir. Allahu Akbar. Okay, saya buka kepada soalan tuan-tuan dan puan. Kita dah belajar vision, kita dah belajar marketing, sales, kita dah belajar cara kira duit, kita dah belajar leadership. Saya rasa dah cukup dulu untuk masa sekarang ni. Okay, kita tak boleh makan bagi sumbat banyak-banyak, kita bagi makan sikit-sikit dulu. So untuk anda semua apply, dan selepas ni bila dah apply semua, barulah jumpa balik dengan kami setiap minggu. Apakah benda Roblox yang perlu kami adjust lagi. Ini perkara yang saya rasa tak ada bayaran kot. Tuan Ayub, ada bayaran ke untuk kita nak buat ni? Bayaran kita tak putuskan lagi. Banyak perkara kita tak putuskan lagi. Ada beberapa perkara lah. Kita akan beritahu untuk maklumat. Tapi kalau ada bayaran pun taklah mahal. Taklah mahal. Tak mahal pun. Saya boleh janji lah. Okay. Itu Tuan Ayub cakap saya tak cakap pun bila ada bayaran. Alright. Siapa ada soalan? InsyaAllah kita akan cuba bantu. Siapa yang dah start buat dan dia ada Roblox? Boleh kongsikan sama-sama dengan kita. Siapa dah start buat marketing, tak ada orang klik, ada orang klik tapi tak ada orang beli.
Ada orang klik tapi kita tanya follow up dia tak boleh, dia tak nak beli. Siapa ada Roblox tu? Cuba kongsikan apakah Roblox anda? Apa yang orang respon? Yang sama-sama kita boleh bantu. Okay, kalau anda tak cerita susah kita nak handle Roblox tu. Okay, ada? Antara yang kadang-kadang saya tahu anda semua malu. Okay, tak Jadi apa. adalah Boleh PM tepi Tuan Ayub. jadi PM tepi je. Okey, ada contoh ada yang kekangan masa. Okey, iaitu tak apa, boleh cerita, boleh luahkan. Saya pendengar setia. Asyik. Nampak romantik tak Tuan Ayub? Tuan Hidayat ada, kalau malu dengan saya Tuan Hidayat ada. Macam tu. Okay, insyaAllah saya doakan yang Itulah, terbaik. kita cuba bantu. Okay, kami doakan yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, dan insyaAllah jangan malu-malu. InsyaAllah kita akan cuba bantu. Kita pun Saya tak, okay. Dia nak bertanya. Okay, silakan. saya dengar ke? Dengar. Okey. Okey, macam Tuan Ayub cakap tadi, ada kesangan masa sebabkan masih lagi bekerja full time. Jadi seperti yang saya cakap juga dekat dalam WhatsApp group, sebab my roadblock would be satu, ialah bila kesangan masa ni saya nak betul-betul study everything and try to berikan kepada orang. Kemungkinan besar itulah salah satu roadblock saya, sebab saya mungkin tak dapat nak betul-betul orang kata, sebab saya pun seorang yang macam sahabat dulu jelah seorang introvert. Sangat susah untuk bercakap di, orang kata, walaupun di office pun kita lebih dekat dengan klik-klik yang rapat saja. Nak bila bercakap tu orang kata agak susah lah. Agak susah. So mungkinlah itulah salah satu roadblock saya. Okey, terima kasih. Berikan tepukan murah kepada Puan Ainun. Seorang introvert berani untuk bertanya. Nampak? Itu adalah satu keberanian. Okey. Alright. So, sebenarnya introvert ni dia ada kekuatan tau sebenarnya. Dia bukanlah kelemahan. Introvert ni kita kena cari kekuatan. Kalau macam extrovert, yes, dia boleh bercakap semua bla 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 kan. Tapi seorang introvert ni dia sebenarnya dia kreatif tau dekat media sosial. Okey. Penulisan dia tu itulah dia punya kata-kata dekat media sosial. Okey. So kalau macam saya, secara jujurnya saya cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya capai 1 juta yang pertama, saya tak pernah call langsung. Saya tak pernah jumpa orang, saya tak pernah jumpa jual depan-depan kecuali Ustaz Adilah lah, dia je lah yang buat. Saya tak pernah buat. Serius, saya tak pernah buat. Okey. Dan apa kekuatan yang saya boleh buat adalah, okey, kalau kita nak cerita pasal kekangan masa kan, waktu tu pun saya kekangan masa. Apa yang saya buat adalah saya bangun pukul 3 pagi. Solat tahajud. Okey, waktu solat tahajud tu doa, ya Allah, dengan penulisan yang aku nak tulis selepas ni, okey, kau sampaikanlah kepada hati-hati pembaca. Okey, bangun pukul 3 pagi. Waktu tu insya-Allah ada masa. Sebab kita selalu kalau tidur kan, kita tidur kan selalu 8 jam kan, 6 ke 8 jam. So kita korbankan sikit masa tu untuk kita dapatkan sikit masa untuk menulis. Dan masa tu bila kita hanya kita dengan Allah, Allah bagi kita idea mencurah-curah ke ladang gandum. Okay. So waktu pagi-pagi tu fikir, terus buat structure pesta tu. Ingat lagi pesta, PESTA tu, problem, exaggerate, solution, testimony dengan action. Okay, susunkan masa tu, ya Allah, bercakaplah masa kita hanya kita dengan Allah je masa tu. Cakap, ya Allah, ni penulisan aku ni, kita nak sampaikan kepada hati-hati para pembaca. Okay, that's why saya cakap penulisan yang berpengaruh adalah 80% daripada hati. 20%, 20% sahaja technical yang kita copy paste daripada Tuan Dayat bagi ataupun Tuan Ayub bagi. Tuan Ayub bagi, insya-Allah impact dia 20%, tapi kalau daripada hati kita sendiri impact dia 80%. Okay, dan alhamdulillah saya dah buktikan perkara tu. Tuan-tuan dan puan, mungkin Puan Ainun boleh tiru cara tu. Kalau kekangan masa, curi masa waktu tidur je.
Itu je masa yang kita ada masa tambahan, masa ekstra. Curi masa waktu tidur, bangun pukul 3 ke ataupun bangun pukul 4 ke, tapi dengan syarat tidur awal sikit ah. Tidur awal sikit, bangun tu kita akan rasa fresh, Dan waktu tu lah melimpah ruah kita punya idea. Okay? Dan kuatkan dekat media sosial. Yang appearance kita dekat media sosial. Tengok saya punya profile, okay, Ahmad Isa dekat Facebook tu macam mana muka kena ada full, muka kena penuh, okay, dekat Facebook tu. Lepas tu kena letak nama penuh, lepas tu letak kita sekolah dekat mana, kita belajar dekat mana, bagi nampak profil kita tu real manusia. Okay, ada orang letak gambar pokok lah, gambar air terjun, gambar kucing lah, kan? Letak muka kita full. Orang introvert kena buat macam tu. Sebab dia tak boleh bercakap, dia biar gambar yang bercakap, biar Facebook yang bercakap. Okay? So bila orang tengok kita ni adalah manusia yang betul, lepas tu kita punya kata-kata tu boleh menusuk hati dia, dia akan follow kita. Dan dia insyaAllah akan jadi bakal customer kita. Okay? Tu ada Puan Marfu'ah tu nak bantu tu. Nak bantu Cik Ainun. InsyaAllah Puan Marfu'ah pun boleh bantu. Ini adalah ciri-ciri seorang leader, nak membantu orang lain. Alright. Saya harap menjawab soalan Puan Ainun. Adakah saya menjawab soalan? Alright. Okay. Ada sesiapa lagi yang nak bertanya soalan? Okay, Puan Ainun tadi menjawab tak soalan? Puan Marfu'ah bukan bertanya, malah nak tambah nilai. Saya nak bantu Cik Ainun, boleh PM saya. Okay. Sorry, susah nak tulis. Sebab dah pun. Oh. So, nanti saya DM Puan Marfu'ah. Alright. Terima kasih. Okay. Soalan saya tadi menjawab tak, Puan Ainun? Ya, saya ni. Ya, insyaAllah. Jawab, Nanti saya akan amalkan. Okay, insyaAllah. Okay, tahniah. Okay, ada lagi yang nak soal? Ni masa yang mahal ni. Kita ada masa yang mahal untuk saya nak kongsikan direct terus. Okay, kalau tak kat WhatsApp tu sesekali je saya respon kan. Okay, ada lagi yang nak tanya? InsyaAllah kita cuba bantu yang terbaik. Okay, kalau tak ada, kita boleh dah serahkan kepada Tuan Ayub. Dan saya nak ucapkan tahniah. Berikan tepukan gemuruh kepada diri sendiri anda. Okay, tahniah ucapkan anda telah tamat, khatam, dah grad dalam JC. Alhamdulillah. Okay, Geo Champion. Alhamdulillah. JCB. Tahniah ucapkan. Okay, saya pun nak ucapkan tahniah dan minta maaf jika ada segala kesilapan. Okay, ada yang mengguris hati tuan-tuan dan puan, saya minta maaf banyak. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Saya serahkan kepada Tuan Ayub insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi JCB kita malam ini dah berada di penghujung pertemuan. Okay, kita dah berada di orang kata perpisahan. Nanti keluarkan MySejahtera. Kita ada digital certificate. Dia tak adalah saja. Kalau nak lalu Roblox kena ada JCB, tak ada. Tak ada macam tu. Tapi saya sendirilah memberi penghargaan kepada diri anda. Kita akan ambil menggambar lah. Pada anda kerana tahniah, saya nak ucapkan kepada yang istiqamah. Saya tengok muka-muka yang istiqamah kan. Ada yang cuba istiqamah tapi syahid di pertengahan jalan, ada. Kan, tak apa. Lain orang lain. Tapi kan, saya nak puji juga yang tak ada kat sini. Banyak je yang nak join tapi tak ada kesempatan kan. Macam orang apa? Sebab tu Allah SWT ni dia adil. Allah SWT ni adil. Dia tengok usaha orang. Okay? Dia tak tengok berapa banyak orang sedekah. Okay? Dia tak tengok berapa banyak lah kuantiti tu. Tapi dia tengok berapa banyak usaha dia. Kalau dia dah berusaha setiap malam masuk link tapi tak dapat, masih internet, engage je kan. Tapi tetap diterima oleh Allah SWT. Tapi dia tak samalah dengan hakikat orang yang dapat masuk. Okay? Dapat belajar. Okay. So boleh perbaikilah line internet kat rumah. Boleh perbaikilah macam-macam lagi kan.
So saya ucapkan tahniah kepada anda telah grad. Okey, tahniah.